forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kamal Amir terhadap isu apa? Wan Ahmad Faisal dakwa ada bukti gambar, video dan email berkenaan. Datuk Botak, saya cerita sikit. Ketua Armada Parti Bumiputra Bersatu Malaysia Bersatu Wan Ahmad Faisal Ahmad Kamal mendakwa mempunyai bukti gambar, video, mesej serta email berkaitan peranan individu negeri sebagai Datuk Botak yang dikatakan cuba memujuk serta menawarkan habuan tertentu kepada ahli Parlimen Pembangkang untuk beralih sokongan kepada Perdana Menteri. Okey, mari kita dengar respon Datuk Kamal Amir. Dia komen macam biasa. Saya bilang gini, saudara. Sekali lagi, saya mendengar kenyataan Ketua Armada. Ketua Armada dia kata dia mendakwa mempunyai bukti bergambar. Ada video dan komunikasi WhatsApp berkaitan dengan peranan individu. Yang dikatakan cuba memujuk serta menawarkan habuan tertentu kepada ahli Parlimen Pembangkang supaya beralih sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Malah, ahli Parlimen Macang itu mendakwa semua bukti berkenaan disahkan sendiri oleh ahli Parlimen yang disasarkan individu terbabit selain ia sudah dikemukakan pada pihak polis. Jadi justru itu beliau menyanggah kenyataan ahli Parlimen Labuan Datuk Dr. Syuhali Abdul Rahman yang menafikan sekeras-kerasnya wujud paksaan, ugutan dan sokongan ke atas 4 ahli Parlimen bersatu untuk menyokong Perdana Menteri. Ini pertelingkahan, saudara. Jadi katanya ahli Macang dia kata apa yang kami laporkan pada polis dan kenyataan media semalam kerana kami punya bukti banyak. Banyaklah kami ada email, mesej, gambar, serta video berkenaan. Dan bagaimana mereka gunakan itu sebagai bukti, sebagai lampiran dalam laporan polis serta SPRM. Jadi beliau sekaligus menunjukkan beberapa bukti yang didakwa sebagai usaha individu berkenaan cuba mendekati ahli Parlimen Pembangkang khususnya daripada Bersatu. Jadi saudara, ahli Parlimen Tanjung Karang turut menerima WhatsApp katanya untuk tawaran membuat hotel, buat resort di kawasan beliau. Di Sungai Besar, di Gerik, Kubang Pasu, Lumut. Itu umpamanya. Ini nama-nama begini adalah nama-nama yang sudah pun dikatakan bahawa mereka juga sedang mempertimbangkan sejauh mana mereka akan memberi sokongan. Saya tak tahulah, saudara. Jadi beliau, ahli Parlimen Macang itu menyebut nama-nama sebut. Saya kata lagi kuat kamu sebut, lagi cepat mereka melompat nanti. Sebab dia kata ahli Parlimen Tanjung Karang. Itu yang kononnya menerima WhatsApp untuk tawaran membuat hotel dan resort di kawasannya, Tanjung Karang. Kemudian ahli Parlimen Sungai Besar, ahli Parlimen Gerik, ahli Parlimen Kubang Pasu dan ahli Parlimen Lumut. Ini 5 orang saja. Yang sekarang ni banyak orang mengatakan 5 itu akan melompat dan sebagainya. Bila disebut benda begitu, apakah mereka tidak terperanjat? Jadi sebab itu dia mendakwa bahawa ugutan berlaku terhadap ahli Parlimen yang ada kes siasatan SPRM. Bagi saya ini agak memalukan. Apakah mereka mengatakan bahawa ahli-ahli Parlimen tersebut mempunyai kes yang membolehkan mereka didakwa? Itu keadaannya, caranya bagi saya tak matanglah, saudara. Sebab itu ahli Parlimen Macang itu walaupun dia menafikan ada mengeluarkan kenyataan memfitnah bekas sisa politik Saudara Ibrahim, sebaliknya dia mendakwa bahawa beliau sekadar membacakan laporan polis. Dan semalam ahli Parlimen Labuan Datuk Syuhali, saya tidak fahamkan, saudara, semalam Datuk Syuhali telah pun membuat kenyataan bahawa beliau akan membuat laporan. Dia menafikan dia akan buat laporan serta akan membuat tuntutan mahkamah. Belum pun habis cerita Datuk Syuhali daripada ahli Parlimen Labuan yang bakal mengambil tindakan mahkamah terhadap ahli-ahli Parlimen daripada Parti Bersatu. Begitu juga dengan ahli Parlimen Gua Musang. Saudara Azizi, dia pun mengatakan bahawa sedang mengkaji. Dia menafikan bahawa dia menerima sogokan. Dan sekarang ni saya lihat antara kalangan mereka, di kalangan sesama mereka, dalam Parti Bersatu saya bukan dengan PAS, ada kalangan ahli-ahli Bersatu yang mereka ada yang bertanding. Waktu pertandingan itu mereka menggunakan logo PAS. Sebagaimana berlaku di Gua Musang, begitu juga di Jeli, saudara. Tapi saya nampak mereka itu sebenarnya ahli-ahli Bersatu. Saya melihat bahawa macam ada perbalahan yang begitu ketara di kalangan warga PPBM. Dah mula ada saman menyaman, tuduh menuduh. Dan tentulah benda ini agak memalukan mereka apabila mengatakan
Dia ni dapat habuan. Sebab itu dia melompat. Kadang bagi saya lah, itu satu tuduhan yang agak serius. Tapi bagaimana kita biarlah terpulanglah pada ahli parlimen sebut sama ada nak ambil tindakan ataupun tidak. Sebab saya nampak keadaan tuduhan itu agak serius. Memang serius apabila menuduh, saling tuduh-menuduh. Contohnya tiba-tiba orang UMNO. Sama-sama UMNO kata dia ni melompat kerana dapat ini habuan. Dan dia ni menafikan. Bila nafikan bawa mahkamah. Sedangkan itu hari UMNO yang melompat. Itu hari dia terus keluar pun. Dah terus tidak lagi berada dalam hierarki UMNO. Tapi apa yang sekarang ni berlaku dalam PBM, maka saling-saling tuduh-menuduh. Dan saya melihat kenyataan hari ini apabila disebut nama ahli parlimen Tanjung Karang, ahli parlimen Sungai Besar, ahli parlimen Gerik, ahli parlimen Kubang Pasu, ahli parlimen Lumut. Mereka-mereka ini adalah nama-nama ataupun yang diberi bayangan yang agak mudah untuk merasa rapuh untuk memberi sokongan pada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya rasa ini tak tahulah ahli parlimen Macang ni apa dia punya matlamat sebenarnya, saya tak tahu. Atau apakah dia nak membuat satu persiapan awal. Saya dah cakap dah dia dapat itu apa semua. Jadi mungkin. Tapi saya merasakan bahawa masa depan Parti Peribumi Bersatu semakin tenat. Dan saya difahamkan akan ada lagi yang akan melompat ni saudara. Cuma kerana pilihan akta lompat parti ini tidak membolehkan mereka melompat. Kalau boleh mereka dah melompat dah. Sebab itu sekarang ni mereka sanggup melakukan tindakan menyaman. Apabila 3 ahli parlimen tu dia melompat dan minta kepada speaker dan disahkan oleh Datuk Ahmad Maslan semalam, pindah kerusi. Tidak lagi duduk di barisan pembangkang bersama dengan kumpulan pembangkang, tapi walaupun dalam kerusi pembangkang, tapi dalam kedudukan orang bebas. Bila mereka bersedia untuk pindah, artinya secara terus terang mereka sudah bersedia untuk meninggalkan PBM. Itu 3 orang lah saudara. 1 belum lagi buat keputusan. Dia kalau Kangsar belum lagi buat keputusan, tapi daripada 4 orang ni 3 orang. Dan bagaimana kalau ada 4 lagi menyeberang? Bagaimana 3 lagi akan menyeberang? Saya difahamkan ramai yang akan menyeberang. Kalau itu berlaku, besar kemungkinan Parti Peribumi Bersatu menghadapi suasana yang cukup tenat. Itu keadaannya lah saudara. Saya tak mau tuduh lebih saudara. Dan sekarang ni apa yang berlaku di Kemaman. Kemaman jangan saya kalau tak puas lah kalau saya tak menyantuni di Kemaman. Dan sekarang ni siang tadi saya sempat berbual dengan calon parlimen Kemaman, itu General Panglima itu Tan Sri Raja Afendi. Dan saya nampak suaranya begitu yakin. Saya tanya pula bila kita boleh buat live Tan Sri. Dia kata insya-Allah bila saya berada di Kemaman nanti dia akan cuba meluangkan waktu. Dan saya melihat saudara, dapatan saya rupanya Tan Sri Muhammad Effendi ini dia adalah ahli anggota dari kampung Gersik bukan Gerik saudara, Gersik tak silap saya, Gersik lah rasanya. Dan bapanya dulu adalah pembantu perubatan. Saudara, dia adalah bapa ni adalah bekas pembantu perubatan HA lah. Saudara, yang membesar di kawasan bukan Gersik, bukan dalam kawasan Kemaman. Dan cukup terkenal bapanya sebagai orang yang paling baik dan menyantuni rakyat. Sebagai HA lah saudara, pembantu perubatan, dulu-dulu mana ada doktor. Dan waktu bila berlakunya banjir dan sebagainya, Tan Sri Effendi ini adalah antara orang yang terdahulu ke hadapan untuk menghulurkan bantuan. Rakyat di kawasan Parlimen Kemaman tidak akan lupa. Bila saya berbual dengan beliau, nampak sebab itu, nampak suaranya begitu keras. Kemasik. Sebab Abdul Hamid, betul. Saya minta maaf lah, Gersik pula. Di Kemasik. Di kawasan Kemasik itu saudara, memang ada kawasan Perda, ni pun ada juga. Tetapi bapanya dulu adalah bekas HA. Dia orang panggil bos ubat samo. Ubat samo tu maksudnya ubat KK, Kementerian Kesihatan punya ubat. Kalau demam, sakit, cari bapaknya. Jadi dia keluarga ni dihormati. Jadi saya merasakan pemilihan Tan Sri Raja Muhammad Effendi ini memang tepat sekali. Selamat malam saudara. Saya merasakan bahawa dapatan saya
tidak berpolitik kali ini. Calon ini adalah calon yang begitu dikenali dan menjadi kebanggaan. Untuk di kawasan Kemasik tu, rasanya saya dapatan saya cuba berhubung dengan kawan-kawan saya. Ada kawan saya yang buat sekolah tahfiz. Saya telefon. Macam mana saya keadaannya calon? Dia kata terbaiklah kita ada kali ini. Sebab ini masanya orang kampung kami nak membalas jasa pada bapa kepada Tan Sri. Bahasa kita kena. Saudara Bogel dia minta komen Twitter MPBN isu Palestin. Betulkah tiada suara berbunyi? Siapa kata tak ada suara? Tak betul tu. Ahli-ahli parlimen, UMNO, Barisan Nasional dan Perpaduan kekal. Sebab itu suara mereka masih lantang. Cuma tidak adalah dia punya hari-hari nak bercakap di parlimen, saudara. Tapi sokongan mantap. Tidak mahu menggunakan Palestin ini sebagai tonggang untuk mencari laba politik. Saya bercakap tentang calon di Kemaman. Calon Kemaman rupanya calon yang disenangi. Dan baru saya petang tadi, saya berbual dengan beliau sendiri. Saya telefon dia, saya tanya dia, Tan Sri sihat macam mana? Sihat, dia kata. You ada di Kuala Lumpur ke ada di Kemaman? Dia kata, saat ini saya berada di Kuala Lumpur. Saudara Bogel, dia kata, kenapa tak bagi Mak Said? Dia kan bagus, boleh buat lagi bas 2 alam. Saya melihat, saudara, jangan ini, UMNO tidak begitu sifatnya. Kita tidak berlaga-laga sama sendiri. Tapi, saya nampak bahawa sebab itu, sehingga saat ini tak tahu lagi. Pihak sebelah sana belum tahu lagi. Sedangkan hari penamaan calon, tinggal berapa hari? Hari ini 15, tinggal 3 hari lagi. Siapakah calon yang akan diturunkan? Oleh mewakili parti PAS atau parti PBM. UMNO dah jelas. Tan Sri, Raja Effendi akan menjadi calon. Dan warga di Kemasik memang suka sangat-sangat lah. Apalah ya kalau BM menang lesen kedai judi dapat semula. Ini kadang-kadang saudara, mereka akan membuatkan isu-isu yang bukan-bukan. Saya tak nampak benda begitu saudara. Sebab itu hari ini Ketua Wanita UMNO Malaysia, Datuk Seri Dr. Norani Ahmad, dia juga menjelaskan, dia kata pilihan raya juga. Beliau telah pun mengerahkan semua ahli-ahli wanita di seluruh negara daripada bahagian-bahagian akan berkampung di Kemaman, tapi dalam bagaimanapun perlu juga menyantuni kawasan yang mengalami musibah banjir. Itu perlu dulu. Jadi kehadiran wanita ke kawasan Kemaman kalau ada banjir adalah akan menyantuni banjir. Tapi bagaimanapun prioriti harus ditumpukan kawasan masing-masing. Contoh kalau berlaku di Teluk Intan, maka warga wanita Teluk Intan itu harus mesti ke hadapan dalam membantu mangsa bersama teman-teman yang lain. Jadi kata Datuk Seri Norani, politik juga. Jadi rakyat perlu diutamakan. Tapi kalau berlakunya banjir di Kemaman, sebab Kemaman pernah mengalami banjir yang begitu hebat, besar saudara. Sebab itu kawasan Kemasik pernah kena berlaku banjir. Sebab itu nama Tan Sri Raja Effendi ini begitu harum sebab rupanya kereta dia bawa pun masuk ke parit demi nak menyelamat. Saudara Pineapple Liberal apa benda lah anda bercakap ni. Saya John T, calon PAS ada mungkin mantan susah gua UMNO itu pulanglah. Saya tak mau bercakap soal parti mereka. Saya bercakap soal calon yang diturunkan oleh parti saya. Saya harus bersikap jujur begitulah saudara. Daripada kita nak tak perlu kita diskredit. Untuk apa kita nak maki hamun calon daripada parti yang akan diturunkan oleh mereka? Tak ada keperluan. Sebab itu saya katakan, pesta maki hamun di Kemaman ini perlu dihentikan. Dan kali ini apabila Panglima Tentera, mantan Panglima Tentera, Angkatan Tentera Malaysia, saudara, bukan tentera udara, bukan tentera darat, bukan tentera laut. Panglima Angkatan Tentera Malaysia. Saudara, Panglima, the highest ranking. Waktu zamannya, bertanding, nak maki apa lagi? Nak pesta maki hamun apa lagi? Jangan. Kalau salah-salah buat, anda mengundang amarah warga tentera. Mereka ada dia panggil sumpah Panglima, saudara. Zamu Sangking mesti dapat balik, insyaAllah. Kita saya baca detail lagi kat sini. Ali Oleh Macang itu berkata semua bukti berkenaan telah disertakan dalam laporan polis dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM. Saya ingin menyanggah kenyataan Datuk Suhaili Abdul Rahman, Ahli Parlimen Labuan berkenaan penafian peranan Datuk Botak yang mengugut menjanjikan projek dan habuan wang tunai kepada Ahli Parlimen Perikatan Nasional. Malah Ahli Parlimen Labuan juga telah mendakwa ditawarkan jawatan Menteri Wilayah Persekutuan kerana memberikan sokongan kepada Perdana Menteri. Katanya menerusi
kenyataan pada Rabu. Sementara itu, Wan Ahmad Faisal turut menafikan ada mengeluarkan kenyataan memfitnah bekas usaha politik Anwar Datuk Fasyah Wafa Salvador. Sebaliknya, mendakwa beliau sekadar membaca satu laporan polis. Okey tuan-tuan, macam dia orang ni. Mari kita terus menyokong kerajaan berhubungan PBB Anwar Ibrahim. Assalamualaikum.